Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, alhamdulillah pada hari ini 24 hari bulan 12 2023 kita dapat teruskan bicara kita dalam buku Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Kitab dia nama Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah, hikayat-hikayat fiqh yang terpilih, di mana kitab ini besar, dia 10 jilid. Tuan-tuan yang boleh bahasa Arab boleh beli, kerana dia belum ada lagi terjemahan. Yang tak boleh bahasa Arab, dia dengar apa yang saya baca di sini, insya-Allah ada manfaatnya. Hikayat yang ke Al-Hikayatut Tasi'atu Was-Sab'un Ba'dal Mi'ah. Hikayat yang ke 179. Hikayat kita ini tentang hukum wanita yang kematian suami, dipanggil balu-balu ni, nak beredah di mana? Itu timbul soalan. Boleh ke dia balik kampung, rumah pak ayah dia, rumah mak dia, pergi duduk rumah adik-beradik, ataupun dia kena duduk di rumah dia dengan suami dia itu? Mari kita tengok kisah. Kisah kita ini diriwayat oleh seorang sahabat, nama dia Al-Furai'ah. Payah sikit lah dia kalau benar jaga kata, payah. Tapi kalau selalu dengar, insya-Allah mudah. Tulis ikut Arab, Al-Furai'ah binti Malik bin Sinan. Dia ni adik-beradik kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id aja dengar kan, sahabat. Tapi Furai'ah ni jarang. Dan tidak banyak pun sejarah hidup dia, tidak banyak, kecuali dalam hadis ini, hadis yang besar ini. Dia pergi, annaha ja'at, Furai'ah ni pergi menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, tas'aluhu an tarja' ila ahliha fi Bani Khudrah. Dia minta izin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi balik duduk beredah di rumah keluarga dia, Bani Khudrah. Itulah Abu Sa'id Al-Khudri itu Bani Khudrah. Selepas suami dia mati dibunuh. Allahu Akbar. Apa cerita? Tengok cerita dia. Wa anna zawjaha kharaja fi talabi a'budin lahu. Suami dia ni ada hamba macam hamba-hamba yang dia buat kerja tu lah. Kalau kita kat macam kuli lah. Hamba ni lari. Abaku hatta iza abaku maknanya lari daripada tuan. Hamba lari daripada tuan. Bila dia kejar seorang dia ingat ke hamba ni takut dia lah, moga dia tokek, dia bos. Hatta iza kana bi tarafil qadum, sampai di tepi kawasan kampung nama Qadum. Dia kata ismu maudhi', satu tempat 6 batu daripada Madinah. Jauh dah tu dia kejar kawan ni. Lahiqahum, dia sempat tangkap mereka tu. Jadi dia ingat kau buat tu takut sebab dia tokek. Faqataluhu, hamba-hamba tadi bunuh dia. Allah, mati dia. Jadi bila mati,
Isteri dia Furai'ah tadi duduk di rumah, bukan rumah dia, rumah sewa je, cuma dia ada hamba. Macam kita ini kan ramai juga orang rumah menyewa tapi ada kedai, belum mampu untuk buat kedai lagi. Contohlah macam ni lah, dia ada hamba tapi di rumah dia tak ada, dia duduk rumah sewa. Jadi bila terjadi seperti ini, Furai'ah mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta izin an arji'a ila ahli, nak balik ke kampung Bani Khudrah. Rumah ni bukan rumah dia. Fa inna zawji lam yatruk li maskanan yamlikuhu. Suami arwah ni tak tinggal rumah saya dak duduk. Wala nafaqatan, dan tidak tinggal nafkah. Mana tak tinggal nafkah, belanja untuk dia beredah di sini tak ada. Qalat, kata Furai'ah, bila Nabi SAW dengar, faqala Rasulullah sallallahu na'am, Nabi kata boleh lah, boleh balik kampung. Oh, sukalah Furai'ah, dah lah dia sudah jadi balu, janda, duduk seorang pula, jadi boleh balik kampung, rasa lega lah sikit. Fansaraftu hatta idza kuntu fil hujrah atau fil masjid. Aku keluar daripada rumah Nabi, pergi ke ujung dekat dengan masjid Nabi tu jelah, ataupun ujung rumah-rumah isteri Nabi tu. Nadani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi panggil, au umira bi fanuditu, ataupun Nabi suruh orang panggil, panggil semula Furai'ah tu, mari semula. Mari pula. Faqala kaifa qulti, boleh jadi tadi Nabi sibuk, dia tak dengar cakapan secara orang panggil fokus. Semula mari. Nabi kata apa? Kaifa qulti, apa yang awak cakap tadi? Jadi Nabi suruh ulang balik pertanyaan dia. Ini penting ni para jemaah, penting sangat-sangat. Kalau ada hukum-hukum yang orang tanya, jangan cepat jawab. Pastikan soalan tu dulu. Soalan tu kita faham, baru kita jawab. Tak faham, jangan jawab. Jangan duduk lembek mulut kata orang, nak jawab semacam ni. Setengah orang ni jangan, setengah orang tu sukalah tak, tunjuk pandai. Soalan macam ni, kacang je tu. Kacang. Apa halal haram ni bukan main-main. Fardatu alaihi al-qissah allati zakartu lahu min sya'ni zawji. Aku pun cerita balik, suami dia ni pergi kejar hamba dia, dibunuh, kemudian dia di rumah dia duduk sekarang ni bukan rumah suami dia, rumah sewa. Jadi dia nak balik ke kampung. Macam mana Rasulullah? Apa hukum? Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi kata boleh dah balik. Ni Nabi jawab lain. Qala sallallahu umkusi fi baitiki hatta yablughal kitabu ajalah. Nabi kata tak boleh balik, mungkin duduk di rumah yang kamu kematian suami di situ sehingga tamat tempoh iddah kamu berapa? 4 bulan 10 hari. Duduk situ, tak boleh balik. Allah, terkejut kawan ni. Tadi gak sengih dah suka, goling pala balik, tak boleh balik. Qalat fa'taddatu fihi 4 ashhurin wa 10, maka aku bereddahlah di rumah itu selama 4 bulan 10 hari. Akur, tunduk, taat kepada ketetapan syarak. Dengar ni pihak muslimat hari ni, dengar kabarnya ramai yang langgar ni. Dia langgar SOP ni. Boring lah duduk kat sini, tak ada orang, sunyi lah, takut rumah orang mati, ada hantu. Untuk lelaki dia boleh kata hantu. Penat sungguh muslimat. Lari balik. Ingat, awak langgar perintah Allah, bukan main. Tak ada mahkamah bagi saman, tapi disaman oleh malaikat nanti. Hati-hati makcik, hati-hati para balu yang kematian suami, jangan langgar. Baiklah, habislah cerita dia dengan Nabi, tamatlah iddah dia, selesai. 20 tahun kemudian, dengar ni, selepas 20 tahun ataupun yang pentingnya
Lepas Nabi wafat, mari Sayyidina Abu Bakar, mari Sayyidina Umar. Maknanya banyak belah tahulah kita tak. Falamma kana Utsman, bila mari pemerintahan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu jadi khalifah, arsala ilayya fasa'alani an zalik. Berlaku pula kes yang sama. Seorang wanita kematian suami, dia duduk di rumah, bukan rumah suami dia, rumah sewa. Mari minta izin dengan khalifah nak balik kampung. Utsman kata isu ni telah berlaku di zaman Nabi SAW kepada Furai'ah. Maka Utsman panggil Furai'ah, tanya, fa akhbartuhu, aku cerita apa yang berlaku pada saya dah sabar 4 bulan 10 hari. Fattaba'ahu wa qada bihi. Utsman ambil riwayat ini dan dia pun jatuh hukum kepada orang yang kematian suami tadi, tak boleh keluar hatta sehingga tamatnya tempoh iddatul wafa 4 bulan 10 hari. Allahu akbar. Hadzal hadis rawahu at-Tirmizi wal lafzu lahu wa sahahu jam'un minal ulama. Hadis Furai'ah. Hadis ni menceritakan kepada kita tentang apa? Dilalatuha as-sunnah. Yang sunnahnya adam al-khuruj al-mutawaffa anha zawjuha min baitiha. Orang yang kematian suami jangan tinggal rumah yang dia duduk dengan suami dia tu hatta tanqadi iddatuha, sehingga tamat tempoh dia 4 bulan 10 hari kalau dia tidak mengandung. Kalau dia hamil sehingga lahirkan anak. Tak kiralah sebelum 4 bulan ataupun selepas. Illa li daruratin quswa, kecuali kalau ada darurat quswa, maknanya darurat sungguhlah. Rumah nak runtuh, kawasan ni banjir mari nak landa sini, ataupun kawasan ni kawasan hitam, perampok ramai, pencuri ramai, malam-malam mak dadah mari ketuk pintu, takut, itu lain. Tapi kalau kerana sunyi je, bukan hujah untuk lari. Baiklah. Seperti biasa, setiap kisah ada 10 perbincangan yang digariskan oleh pengarang kita inilah. Kadang-kadang anak ambil semua, kadang-kadang saya tambah lagi, kadang-kadang kita gabungkan cerita. Anak tak sebut nombor, tapi kalau sebut nombor lebih baik, lebih fokus. Baik, nombor 1. Siapakah rawiyatul qisah? Siapakah yang menceritakan kisah ini tentang hidup dia? Nama dia Al-Furai'ah. Tulis molek, Al-Furai'ah. Ada orang kata nama dia Fari'ah, ada kata Fur'ah, tapi yang masyhur Al-Furai'ah. Makcik-makcik kalau nak boleh anak tu, boleh cucu, boleh cicit, ambil nama ni Furai'ah. Kalau nama ni tak elok, Nabi tukar dah. Nabi ikrar pada nama ini, maknanya tak ada masalah. Dia pun orang taat. Bila Nabi kata la Furai'ah mu duduk rumah ni, dia tak lari, dia duduk, menunjukkan ketaatan. Wa yusallimu taslima, mereka duduk akur kepada ketetapan Allah Azza wa Jalla. Nama dia Furai'ah binti Malik bin Sinan Al-Khudriyah, Banu Khudrah, salah satu daripada kabilah Ansar, mana orang Madinah juga. Mak dia Habibah binti Abdullah bin Ubay bin Salul. Mak dia ni cucu bapak munafik, dia ni cicit. Tapi kata orang kufur tidak diwarisi, sebagaimana iman juga tidak boleh diwarisi. Walaupun ayah tok yang dia munafik, tapi anaknya akur beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang ayahnya beriman, anaknya pula lari. Yang penting bagi kita, kita doa supaya kita dan keluarga kita semuanya mantap akidah, mantap iman, ikut sunnah, jangan lari. Furai'ah sempat menghadiri bai'atul ridwan di Hudaybiyah tahun yang ke-6. Tapi riwayat hidup dia qalilatun, terlalu sedikit. Tak ada disebut oleh ahli hadis nama dia kecuali dalam hadis ni je. Hadis iddatul mutawaffa anha zawjuha.
Alhamdulillah ada juga satu hadis terkenalah nama dia di seluruh alam dunia. Wallahu alam, boleh jadi nama dia lebih terkenal di sisi Allah Azza wa Jalla di alam langit. Nah, itu kuasa Allah. Baik, yang kedua, siapa dia suami dia? Suami yang kena bunuh tadi man? Kata pengkaji kita ini, zaujul fari'al lam aqif lahu ala ismin. Aku tak dapat kesan nama apa suami dia, tak dengar. Surat nikah pun tak ada zaman itu. Nah, kalau ada surat nikah kita boleh cek di pejabat pendaftaran negara. Nama apa suami Furai'ah? Allah ni tak boleh nak kesan. Sebab itulah kalau orang kahwin amal, yang berdaftar dia boleh tahu. Fulan ni isteri dia 2, 3, 4 anak. Tapi tu yang setengah orang tak daftar tu, siapa anak jadi tak saudara. Jadi kata di para ulama hadis, tidak mengetahui nama sahabat la yadur, tidak memberi mudarat, kesan kepada kesahihan cerita. Tapi gambaran dia, gambaran suami dia ni yang boleh kita gambarkan secara kasarnya, orang panggil takribi, lebih kurang dia ni seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dia memiliki beberapa orang hamba. Tak tahulah hamba itu sama ada dia perang, boleh ghanimah ataupun boleh pusaka, wallahu alam. Tapi dia tidak memiliki rumah sendiri untuk ditinggalkan kepada isteri dengan anak-anak dia, kalau ada anak lah. Dan tak ada nafkah, maknanya miskin juga dia tu. Boleh jadi duit dia tu melalui hasil hamba kerja, wallahu alam. Jadi boleh jadi hamba dia beli untuk kerja dan dapat hasil daripada hamba. Ini salah satu daripada cara sumber pendapatan pokok jahiliah dulu, dan juga dalam Islam mengikrarkannya. Orang ni beli hamba, dia suruh hamba kerja, dia jadi tokai. Boleh gitu. Macam kita hari ni lah. Kita ada pekerja-pekerja boroh-boroh tu, tokai je tunggu dapat hasil, bayar gaji je lah. Dia kata hamba dia ni uluj ni, dia kata orang gedebel. Biasa orang hamba ni tubuh kuat, tubuh kuat, dia kata uluj. Jafin syadid, maknanya laki-laki yang gagah, bukan laki-laki lembut, kata orang, gagah. Dan biasanya bukan orang Arab lah, orang Ajam, orang-orang yang ditawanan jadi hamba. Boleh jadi dia punya tugasan dia berat, hamba ni mengamuk, tak mau kerja lagi. Mereka berpakat lari daripada suami Furai'ah. Jadi dia pergi kejar, dia seorang dia kejar hamba 2-3 orang, besar-besar pula tubuh, gedebel pula. Maka dia ingat ke bila dia tokai, orang takut, rupanya salah. Dia akan akhta'at takdir, salah anggapan, salah anggaran. Bila dia mari, hamba dia kepung dia, bunuh, lari buat dia. Tak ada apa dah lah. Ya Allah. Jadi pada masa tu negara di bawah taklukan Nabi SAW tak luas lagi. Boleh jadi dia lari ke negara kafir, tak nak apa lagi tak nak kesan. Fadha adamuhu hadaran, maka darah dia tak dapat dituntut. Nak cari Interpol tak boleh masa tu. Tak ada Interpol, International Police, tak ada. Baiklah. Yang ketiga, yang ni masyhur tapi dah sebut nama, kita kena ulas, iaitulah khalifah yang ketiga, Sayyidina Uthman bin Affan. Siapakah dia? Uthman bin Affan bin Abil As Al-Qurashi Al-Amawi, Amir Mukminin. Mak dia nama Arwa binti Quraiz. Arwa binti Quraiz. Arwa ni masyhur di kalangan sahabat. Jaddatuhu li ummihi, mak nenek kepada nenek dia sebelah mak.
Nama dia Bayda binti Abdul Muttalib. Jadi nenek sebelah mak dia tu mak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab anak Abdul Muttalib adik-beradik dengan Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Kena ingat. Sayyidina Uthman dilahirkan selepas 6 tahun peristiwa bergajah. Wa kana Rab'ah ni maknanya orang sederhana tinggi, cantik rupa, kulit pun halus, azimul lihyah, janggut tebal, orang panggil segak lah orangnya. Uthman masuk Islam melalui dakwah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi kawinkan dia dengan anak dia nama Ruqayyah. Kemudian Ruqayyah meninggal semasa peperangan Badar tahun yang kedua. Fazawwajahu ba'da ukhtaha, maka Nabi kawinkan pula seorang lagi anak dia, adik-beradik Ruqayyah, nama dia Kulthum. Jadi orang bila baik, maka Sayyidina Uthman diberi gelaran Zannuraini, pemilik dua cahaya. Cahaya apa? Cahaya mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua orang anak Nabi, dua cahaya mata Rasulullah sallallahu menjadi isteri pada Uthman. Begitulah menantu yang disayangi. Kalau mati kakak, adik ganti. Kalau menantu hak dia benci, kalau anak dia mati, tua sujud syukur. Tak ada lah, si mamak ni keluar daripada rumah aku dah. Berambur lagi lah, tak mari dah tu, muka mati dah bini dia. Nah, kalau ada isteri dia ada hubungan, ni tak ada. Hubungan ada lagi sebenarnya, tapi nak cerita bunyinya, kalau orang dah tak berkenan, larilah dia. Kemudian dia telah dilantik menjadi khalifah yang ketiga selepas terbunuhnya Sayyidina Umar 3 malam. Dengar ya, Umar ditikam pada pagi Rabu 4 hari lagi nak habis Zulhijjah. Jadi pagi Rabu 26 atau 27 Zulhijjah tahun 23 Hijrah, dan dikebumikan pada pagi Ahad tahun pada awal Muharram tahun 24 Hijrah. Umur dia lebih pada 60 tahun dah, umur Sayyidina Umar. Jadi lepas pada Sayyidina Umar ditikam 2 hari 3 hari lepas tu dilantiknya Sayyidina Uthman jadi khalifah. Iaitulah maknanya pemerintah Sayyidina Uthman bermula pada bulan Muharram tahun 24 Hijrah, dan dia menjadi khalifah selama 12 tahun. Lama, 12 tahun. 6 tahun awal aman, damai, tenang, tak ada masalah. 6 tahun yang pertama aman. Selepas 6 tahun mula bergolak. Mana lama jugalah masa Uthman terpaksa menghadapi cabaran daripada tentangan, daripada puak-puak yang tidak berpuas hati dengan dia, sama ada golongan munafik, Yahudi, ataupun orang Islam yang terpedaya dengan diayah yang dimainkan oleh Yahudi dan munafikin, wal'iyazubillah. Maka Sayyidina Uthman dikepung dan dibunuh syahid pada hari Jumaat sama ni 18 Zulhijjah tahun 35, dan dikebumikan di tanah perkuburan Baqi di Madinah. Sekarang ni ada, kita duduk tengah-tengah Baqi pada malam Sabtu di antara Maghrib dengan Isya. Pada hari yang sama lah, mana dikebumikan pada hari yang sama. Allahu Akbar. Baik, yang keempat, setelah Furai'ah diuji dengan kematian suami dan dia sudah menjadi balu ataupun janda, dia pergi tanya Nabi SAW tentang kedudukan dia. Ini sahabat, dia tak akan buat satu keputusan kecuali dia pergi tanya Nabi, apa, macam mana keadaan saya Rasulullah? Rumah saya ni jauh daripada keluarga, syasi'ah, mana keseorangan dia. Boleh ke tidak dia nak balik duduk di kampung dengan keluarga dia, lebih tenang,
Ada orang jaga dia, ada orang bantu dia, ada orang temankan dia. Maknanya bila Nabi dengar, Nabi pun bagi benar. Bila Furai'ah pergi sekejap, boleh jadi wahyu baru turun, Nabi baru dapat perintah baru, Nabi sepanggil, mari sini Furai'ah. Tanya balik, tengok Nabi suruh ulang balik. Ma qulti, mu kata apa tadi? Maka dia pun ulang balik. Oh, bila Nabi dengar sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak membenarkan. Lam yurakhis laha. Nabi tak benar, dia balik duduk rumah keluarga dia, mu kena kekalkan di rumah kamu itu. Walaupun bukan rumah sendiri, rumah sewa ke apa, kena bantulah. Bagi bantuan. Kata di para ulama, haza darsun lana fit tathabbut. Ini menjadi pengajaran kepada kita supaya kita kena dengar baik-baik soalan orang tanya sebelum bagi jawab. Lebih-lebih lagi soalan yang berbentuk hukum, fatwa. Walaupun kita bukan mufti, kita nak nyatakan benda ni boleh ke tak boleh, kena pastikan soalan. Kalau kita waktu kita belajar di universiti ke, di sekolah ke, cikgu kata fahmus soal nisful ijabah. Memahami soalan itu separuh daripada jawapan. Jadi nak jawab tu kena faham soal tu. Maka jangan jawab kecuali kita betul-betul mengetahui soalan orang tu. Kalau tidak, bahaya. Setengah orang ni, dengar ni para jemaah, dia bagi soalan kepada ustaz, bila ustaz jawab okey ke tak boleh je, oh dia pakar tu. Oh, ustaz kata boleh, Tok Imam kata boleh, Abu Anah kata boleh, orang ada satu masal, dia panggil masal Arabi, perbandingan orang kampung. Tulis ni, yang boleh bahasa Arab tulis. Dia kata dha'ha fi raqabati alimin wakhruj salima. Dha'ha fi raqabati, meletakkan permasalahan kamu tu ke atas kepala tu alim, boleh bebas keluar dengan senang. Maknanya kita beritahu, ustaz, tok guru, masalah saya sekian. Banyak lagi dia sembunyi. Ustaz pun jawab, lepaslah dia. Ustaz kata boleh, takkan awak kata tak boleh. Jadi ustaz tu dengar sebelah pihak, jawapan dia pun bagi kepada di atas dasar yang dia dengar je. Sebab itulah kita ni para jemaah, jangan mudah mengeluarkan hukum, jangan mudah jawab soalan orang kecuali kita pastikan soalan yang ditanya. Baiklah, isu yang kelima, para sahabat secara umumnya, Khalifah Rashidin yang keempat, khususnya mereka sangat berhati-hati dalam masalah ilmiah. Dalam masalah ilmiah, mereka nak dengar dulu, nak dengar soalan betul-betul. Kemudian kalau dia ada maklumat dia jawab, kalau tak ada maklumat dia panggil orang lain. Tengok dalam masalah ini, Sayyidina Osman khalifah, menantu Nabi 2 orang, 2 kali. Tapi bila mari isu yang berlaku dalam masyarakat, dia panggil Furai'ah supaya cerita kepada dia apakah hukum yang Nabi SAW letakkan ke atas Furai'ah ketika suami dia mati. Bila Furai'ah cerita, Osman pakai. Ni penting ni. Jadi itu dia panggil pentingnya kita, kalau ada dalil tak usah duduk ijtihad. Ulama usul kata la ijtihada ma'an nassi. Tidak ada lagi ijtihad ulama kalau nas sudah jelas. Nas sudah ada dah. Orang kematian suami tak boleh keluar daripada rumah. Tiba-tiba kita duduk kona sana kona sini, kita kata sukar. Sebab jangan duduk kona. Benda sudah jelas je lah. Baiklah. Isu yang keenam, khilaf ulama dalam masalah ni. Masalah orang wanita yang kematian suami ini, kita dah dengar kan dalam tafsir kita, khilaf tentang haid dia tu ikut 4 bulan 10 hari ke ataupun ikut dia bersalin. Khilaf dah, tapi selesailah masalah.
Ia ni pula khilaf pula, orang yang kematian suami boleh keluar tak boleh keluar daripada rumah, ataupun kena duduk di rumah tu walau apa terjadi, ataupun boleh keluar dengan SOP. Bahasa Covid kata SOP, mana dengan syarat. Dengan syarat. Baiklah, kita tengok sini. Perbezaan pandangan sahabat ini menunjukkan kepada sa'atul ufuq, luahnya ilmu, luasnya perbincangan. Mereka tidak sempitkan agama ini. Jadi ada orang yang boleh keluar, ada yang tak boleh keluar. Kita tengok apa yang terjadi. Maka timbul soalan, ada kata tak boleh keluar langsung, tak boleh keluar, duduk rumah tu apa jadi? Ada yang mengatakan boleh keluar dengan syarat. Maknanya tak ada orang nak buat kerja, nak pergi beli makan pula, nak pergi beli ubat, tak ada orang, dia boleh keluar. Tapi siang hari saja, malam kena balik tidur di rumah. Jadi ini yang khilaf. Maka timbul lagi fatwa sahabat seperti Sayyidina Umar dan Uthman pernah hantar balik janda balu yang kematian suami. Orang nak pergi haji atau nak pergi umrah, siapa di miqat di Zulhulaifah, suami dia mati. Umar kata mu tak lagi Mekah, mu kena balik beredah di Madinah. Habis 4 bulan 10 hari, mari kita pergi umrah. Boleh. Daftar dengan travel lain pula. Kalau ada travel lah. Masa tu mana ada travel kan. Sayyidina Uthman pernah mengarahkan keluarga wanita yang kematian suami ini. Wanita ni nak beranak dah, suami dia mati. Uthman panggil keluarga dia, bawa wanita ni balik ke rumah dia, pergi tunggu situ, panggil bidan jaga situ. Ibnu Umar mengarahkan anak perempuan dia, kalau anak perempuan mari rumah dia, ai petai dah ni, balik rumah awak, pergi balik beredah di sana. Yang pentingnya sahabat-sahabat agak keras dalam masalah ini. Jadi itu di antara perkara. Ada jugalah sebahagian sahabat kata boleh keluar, tapi dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi kita kata ada khilafnya dalam masalah ini. Ada khilaf. Bila berlaku khilaf akan berlaku perbincangan. Tengok nombor 7. Wa qad naqashal ulama hadzal khilaf. Para ulama kemudian bincang tentang khilaf sahabat. Ada yang kata tak boleh, ada kata boleh, ada kata boleh bersyarat. Apa kesimpulan? Kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia mereka tidak ingkar perbincangan berlaku di antara para sahabat. Ada yang mengatakan Aisyah, Ibnu Abbas, Jabir membenarkan wanita ni keluar, tapi dengan syarat tadilah. Yang awal tadi tak benar terus, yang ni benar sikit. Jadi macam mana nak taufik di antara perbezaan pendapat itu? Macam mana nak taufik? Walakin sebab sunnah yang akan menentukan yang mana satu kita nak pakai, sunnah akan menentukan. Maka seorang tokoh ulama nama dia Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Ibnu Abdul Bar ni ada kitab besar-besar, kitab dia. Satu dia panggil kitab Al-Istizkar, tentang mazhab-mazhab ulama al-amsar, ulama seluruh dunia ni, pandangan khilaf ulama. Satu lagi dia panggil At-Tamhid, syarah pada kitab Muwatta Imam Malik. Maka Ibnu Al-Bar kata ammas sunnah, kalau mengikut sunnahnya fasabitatum bihamdillah, sunnahnya jelas bahawa Nabi mengarahkan Furai'ah supaya beredah di rumah suami dia yang dia di situ sampai habis edah 4 bulan 10 hari. Sabarlah situ. Kalau kata kita nak cari ijma', kalau dah ada sunnah yang sahih, tak ada ijma' pun tak ada masalah. Li'anna al-ikhtilaf, kalau ada perbezaan, maka pendapat yang bertepatan dengan sunnah itu yang kita pakai. Itu yang kita pakai. Maka timbullah di sini keputusan dia kata, kalaulah wanita ni dipanggil duduk
di Badui. Badui ni hok duk berpindah randah di tengah padang pasir. Orang Badui dulu kan, dia bawa kemah, dia pacok situ. Sebulan, 2 bulan duduk sini, dia nak tengok rumput subur sini, bawa ambil di situ. Sebulan, 4-5 bulan, lepas tu dia pindah pula ke lain. Jadi hak ni, oleh kerana kemah dia bergerak, bukan tetap, maka dia boleh balik ikut keluarga dia nak pergi kemah mana, ikut, tak payah. Tak, jangan pula dia mati suami, ni kemah abang duduk seorang sini. Hai. Sama adanya makan di serigala hutan ataupun dikacau oleh serigala kepala hitam. Nah, janda duduk seorang tu punah banyak. Nah, jadi jangan main. Kalau janda muda lah, janda tua orang nak pergi dekat pun tak sih. Ya, kecuali spesies dia juga sama-sama tua juga mari. Mari jangan tak mari. Nah, maka itu satu keputusan. Wal mu'tahad wal mu'tadah sawa' min talaqin bain aw mafatin. Adapun orang yang bereddah, sama ada cerai tolak 3 ataupun cerai kematian suami, berpisah dengan sebab mati, dia boleh keluar dari rumah dia pada siang hari. Kalau ada keperluan, malam kena balik tidur di rumah. Mana dalil? Dalilnya hadis Jabir radhiyallahu anhu qala. Jabir kata tulliqat khalati thalathan. Makcik dia kena cerai kali yang ketiga. Cerai 3 kali. Jadi tengah hari dia bawa lah cangkul dia nak pergi jaga kebun dia tu, betul air ke, letak baja ke, yang penting pergi kebun. Tiba-tiba ada seorang sahabat tengok dia tu, makcik, anti ni kan janda beredah, kenapa keluar ni? Balik. Nyahabak balik. Paning kawan ni. Dia apa? Terus pergi report ke Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, ni kebun saya ni tak ada orang jaga. Suami saya dah lari dah, kena cerai dah. Kebun ni kebun dia, bukan kebun suami. Macam mana nak buat? Faqala ukhruji fajuddi nakhlaki la'allaki an tasaddaqi minhu aw taf'ali khaira. Nabi kata boleh keluar pergi jaga kebun. Boleh jadi kalau mari hasil tu boleh sedekah, boleh makan, boleh kebajikan. Hadis adalah Abu Daud dan diriwayat juga oleh Imam Ahmad dan Muslim, mana hadis sahih. Maknanya dalil kepada wanita yang kematian suami boleh keluar pergi bekerja kalau tidak ada jalan lain lagi kecuali cara tu. Contohnya kita ni pegawai kerajaan ke pejabat swasta nak minta cuti, dia bagi sebulan, kita kena 4 bulan, 3 bulan lagi kena pergi kerja. Itu dia panggil terpaksa. Kalau tidak nyebuat demo, dah lah suami tak ada, kena buat kerja pula, tak makan apa awak. Setengah masyarakat kita ni tak reti syariat. Anak-anak mak kena tangguh, bukan ditangguh oleh pak saudara. Bahaya lagi. Banyaklah cerita. Satu lagi dalil daripada Mujahid, dia kata oleh kerana ramai sahabat-sahabat mati dalam peperangan Uhud, jadi isteri dia pun mari jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, nastauhishu bil lail, kami rasa sunyilah malam duduk sorang di rumah, boleh tak kita berkumpul, kita kumpul sama-sama janda-janda ni, kumpul tidur setempat, bolehlah tak? Sambil sedih-sedih bila kesak air mata, boleh juga buang dengan kawan. Dia nak tengah hari duduk rumah dia, malam nak tidur sekali sebab sunyi. Dengar ni makcik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita balah balik, Nabi kata, tahaddasna inda ihdakunna, boleh je pergi buah cakap, jangan duk ngopak orang dah lah, dah suami mati. Iza aradtuna an-nauma falta'ub kullu wahidatin ila baitiha. Bila nak mati, bila nak tidur, semua kena balik rumah masing-masing. Nak balik rumah tu lah takutnya. Takut ke hantu. Nak bagaimana tak? Ada. Takut ke hantu. Hantu tak hantu, tak boleh tidur rumah orang lain. Awak kena panggil lah anak saudara ke, adik-beradik ke, jiran-jiran ke yang boleh bantu, marilah tidur rumah saya 4 bulan ni. Tolong kita khidmat, nanti awak kematian suami
ataupun sampai cari hok geng-geng hok pokok serja belaka dah. Mana hok janda-janda hok buja-buja itulah dipanggil serjan. Nah, ajak pokok serja ni mari tidur rumah dia. Bolehlah tu. Orang Kelantan kata buja ni, kalau kata orang bujang, buja bukan bujang. Orang bujang maknanya orang janda. Kalau orang luar orang bujang, orang tak ada bini kan. Ni bujang. Itu bujang. Kelantan kata buja. Jadi orang buja tu mana janda. Jadi ajaklah pokok buja ni mari tidur rumah dia lah. Jangan kacau. Jadi kalau ada anak beranak lagi baiklah. Tapi kalau dah tak ada nak buat macam mana? Hadis ini disebut dalam kitab Al-Mughni. Dia tak sebut takhrij. Wallahu a'lam. Jadi demikianlah Ibnu Mas'ud juga telah berfatwa dengan hadis ini. Baik, kita pergi pada yang ke-8, ringkas-ringkaslah nak habis masa. Isu yang ke-8, al-hidad, berkabung. Jadi orang wanita yang kematian suami, dia kena satu lagi iddah, mana tak boleh nikah lain. Tak boleh keluar daripada rumah. Satu lagi ihdad di mana tak boleh berhias. Tak boleh berhias. Sama ada pakai baju hok lelak-lelak labuci sana sini, bergayut dia punya labuci, ataupun pakai henna, comel merah nyala tangan, ataupun cak keni lutong, ataupun muncul tiung, semua tak boleh pakai belakang. Nak pakai celak mata pun tak boleh. Kecuali malam nak tidur bolehlah buat ubat. Jadi 4 bulan 10 hari kecuali dia hamil. Jadi hamil ni kita dah bincang panjang dah cerita. Tuan-tuan tengok dalam tafsir lah. Baik. Kecuali kalau kematian bukan suami, dibenarkan berkabung hanya 3 hari tak lebih. Jadi tak lebih. Jadi kalaulah dia ni kematian suami, dia kena berkabung, jangan berhias. Sebab apa? Sebab nak jaga perasaan keluarga si arwah ni. Allah adik ipar kita tu, Masya Allah, jangok dah, rupuk tak ada naik lagi tu. Berasa nak berlaki lain kali dia ni. Orang Kelantan kata gata tu, gata tak sedap lagi, gelenyah dia kata dia ni. Gelenyah janda muda ni peh. Gelanya muda gelenyah mana sabuk, janda tua gelenyah ni sekabut. Jangok juga dia apa. Maknanya nak jaga masyair, nak jaga perasaan. Panjang dah kita huraian dalam tafsir, anda tak menjawab panjang ni. Baiklah. Isu yang ke-9, nafkah, belanja kepada isteri yang kematian suami. Macam mana? Kalaulah dia tu mati, suami mati, dia tidak mengandung, maka tak ada nafkah. Sebab dia boleh pusaka. Ambil duit pusaka dia 1/8, ambil. Kalau tak ada anak, banyak lagi. 1/4 kan. Jadi kita kata selesai. Tapi kalau dia ada anak, maka nafkah diambil sampai hatta. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah At-Talaq, wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahunna. Kalau dia mengandung, keluarga suami kena bagi nafkah sampai dia bersalin. Lepas tu kita tengoklah, kalau anak dia laki-laki, pusaka dia lain. Kalau anak dia perempuan, pusaka dia lain. Itu dia kena tunggu sekejap. Baik. Tamatlah kita. Yang terakhir, yang ke-10. Dalam hikayat ini ada 4 isu yang nak diceritakan. Tuan-tuan sabarlah. Panjang sikit pun sebab penting ni. Sebab masalah kematian suami ni masalah benda rutin. Benda rutin. Hari-hari kita tengok suami mati, tinggal isteri, sama ada isteri tua, isteri muda, semuanya dikira beriddah. Tua, muda. Asalkan suami mati, kena. Kalau tak mau beriddah, suami nak mati, minta cerai awal-awal lagi. Baru senang dah. Aku minta cerai lah dengan tok ayahmu. Malah aku 4 bulan 10 hari duduk. Ya, kalau ada manusia hak tak puk lagu ni lah. Nah, sabarlah 4 bulan 10 hari mengenangi hak suami yang kita sayangi. Tak kira sayang masa hidup ya, masa sakit tak sayang.
masa dia mati lagi teruk, jadi kita kena belajar. Baiklah. Allah Akbar. Jadi yang pertama, boleh wanita yang berihdad, yang berkabung keluar, contohnya nak pergi hospital ke, temu janji dengan doktor, kan? Tidak jadi masalah. Boleh kita pergi. Jangan duduk kata, oh tak lagi. Panggil doktor mari rumah. Berapa mau bayar? Bukan murah. Doktor keluar daripada klinik dia mari tu. Kan? Bolehlah. Yang kedua, para ulama mengatakan tadi dalam khilaf tadi, sekiranya orang ni duduk di badiah, duduk di pendalaman, macam orang Badui yang berpindah randah, maka dia boleh ikut sekali. Zaman kita ini macam mana? Zaman kita ini bukan orang Badui, duduk rumah tak berpindah, rumah sewa. Tapi kawasan rumah ni kawasan yang cukup berbahaya kepada seorang wanita yang janda ni. Maka boleh dia pindah balik ke rumah keluarga dia, ataupun dia pergi duduk rumah lain yang lebih selamat. Itulah. Maka yang ketiga, kana nafi bidayatul Islam, di awal Islam tu cara hidup mereka simple je, senang, tak ada masalah. Tapi zaman kita hari ni payah. Maka kita kena ambil kira uruf sekarang. Wanita sekarang yang bekerja kajian, siapa dia kerja kajian sini? Berapa lama orang perempuan boleh cuti kalau suami mati? Tak tahu, alik laki-laki ni, alik perempuan adakah pegawai mantan pegawai kerajaan sini? Berapa lama boleh cuti? Berapa makcik? Tak dengar yang pentingnya kita kata gitulah. Maknanya dia sepatut 4 bulan 10 hari, tapi dia boleh sebulan je, atau boleh 2 bulan je. Maka kalau boleh cuti tak apa gaji lah, tak ada masalah. Yang pentingnya jangan buang kerja. Yang kita takutnya buang kerja ya. Jadi ada orang yang Masya Allah, negara-negara yang tertentu dia benar 4 bulan 10 hari, macam sebagai negara Arab, sebahagian dia bagi ikut syariah 4 bulan 10 hari. Ada hak pagi 3 hari. Ni berat benar lah dari sudut syariahnya, berat lah 3 hari ni. Orang mari zerah rumah pun tak lepas lagi dah. Jadi, tengoklah macam mana keadaan, balik pada uruf masing-masing. Kemudian yang terakhir, para mufti jangan terlalu sempit. Kita kena tengok pandangan ulama, sakat mana dia boleh pergi. Contohnya orang ni iddah, ayah dia sakit, nazak nak mati, tak boleh keluar rumah walaupun ayah nak mati, nyanyalah dia, boleh tak boleh? Jadi kita kena tengok detailnya dalam kitab fiqh, bukan dalam kitab kita ni. Wallahu alam. Tamatlah perbincangan secara ringkasnya. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam isu yang akan datang, cerita yang ke-180 insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.